Dah? Dah exercise? Dah berpeluh? Okey. Sekarang dah tak mengantuk kan? Okey. So, saya akan bagi satu hadiah yang paling besar. Yang kalau you faham, insya-Allah akan mengubah hidup you selama-lamanya. InsyaAllah satu. The greatest gifts and power given by God, iaitu pengurahan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling hebat dan paling bernilai. Siapa? Diri sendiri. You. Diri anda itu merangkumi 4 unsur yang Allah dah jadikan, iaitu SEMP. S itu spiritual. Di alam azali Allah itu birabbikum. Kita semua wujud di alam azali sebagai makhluk-makhluk rohaniyah. Kita belum ada jasad. Di alam alastu birabbikum, Allah tanya kepada roh-roh kita yang wujud di alam azali itu, siapa Tuhan kamu? Dan apa kita katakan? Kita katakan Allah Tuhan kami. Alright. So di tahap itu kita ada boleh menjawab. Kita ada M. Maknanya kita ada faculty, bukan otak tetapi faculty mind. Mind itu tak wujud dalam alam fizikal, dia alam spiritual. Dan kita ada kebolehan untuk merasai kepercayaan, iaitu E, emosi. So SEM tu sudah wujud sebelum kita wujud di alam fizikal, di alam sebelum ada space time, sebelum ada masa, sebelum ada space yang kita tahu sebagai universe ini, kita sudah wujud beyond space, beyond time. Bila kita sampai ke dunia, kita ada P, iaitu fizikal. So kita ada ar-roh, spiritual, al-qalb, hati ataupun emosi, al-akal, minda atau akal, iaitu mental, dan al-jasad, fizikal. So ini semua adalah nas-nas dalam Quran dan para ulama besar kita, Ibnul Qayyim, Imam Ghazali, Miskiyah, semua dah buat kupasan-kupasan yang begitu mendalam. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab lama, semuanya dia dah terangkan secara detail. Tapi saya terangkan secara saintifik yang kita boleh faham, supaya kita jangan ingat bahawa percaya kepada Tuhan dan percaya kepada kewujudan alam spiritual itu sesuatu yang orang kata kuno atau sesuatu yang ketinggalan zaman. Pasal banyak orang moden ni dia ada sains, saya dengar dia angkuh, tetapi tak ada benda. Realitinya inilah. So kalau kita boleh gunakan the power of you yang Allah bagi you, macam mana you nak gunakan kekuasaan SU, EU, MU, PU, ataupun dalam bahasa Malaysia RU, rohaniyah, emosi, minda, jasad, REMJ. SEMP itu adalah REMJ. Okey? So kita kena lihat bahawa apa yang Allah jadikan itu datang daripada unsur tenaga yang dijadikan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dia itu adalah nur. Nur itu kita tak tahu takrifnya. Zat Allah kita tak boleh imagine. Umpamanya di surah yang kita selalu baca, iaitu Allah nurus samawati wal ard. Allah itu nur bagi semua kewujudan di alam semesta yang ada ini. Nur. Apa itu hakikat nur? Kita tidak boleh faham atau kita tak boleh terokai, sebab kalaupun kita dapat sedikit hijabnya dibuka, kita akan pupus. Sebab itu bila Nabi Allah Musa meminta dia lihat Allah, Allah hanya manifestasikan sedikit saja, dia pun dah terpelanting, pingsan. So belum dia apa benda. So itu adalah fenomena yang kita akan ketahui bila kita masuk balik ke alam rohaniyah. Bila hijab-hijab yang kita ada itu sudah dibuka. Sekarang ini tak boleh dibuka sebab apa itu? Kita tak boleh menahan kuasa Allah itu. Dan begitu besar kan, saya kata tadi kan, kuasa Allah itu is unimaginable, infinite, impossible for you to even understand. So bagaimana Allah jadikan kita? Kalau kita lihat dari segi energi, kita ada tenaga. Kita ada satu yang hierarki yang tertinggi adalah spiritual energy, created by God, tenaga rohani, dicipta oleh Allah pada alam azali, alastu birabbikum, alam itu. Emosi, kau pun pada alam itu. Minda ada pada
pada alam itu. Alright? Yang fizikal ni, tenaga jasad ni, kalau kita lihat tenaga jasad ni pun dia energy. Umpamanya, your physical energy have 3 trillion cell on your body. Body kita mengandungi berapa sel? 73 trillion sel. Sel jantung, sel darah, sel otak, kumpul saintifik dan secara saintifik dia dah kira kita ada lebih kurang 337 trillion sel. Kalau sel ini dijadikan oleh apa? Kompleks amino acid. RNA, DNA. RNA, DNA ni dijadikan oleh compound. Compound dijadikan oleh elemen. Elemen itu ada elektron, proton dan neutron. Elektron, proton dan neutron bila kita pecahkan dia akan jadi subatomic particle. Di tahap subatomic particle, no energy, no physical matter at subatomic particle. Di subatomic particle tidak ada jisim. Tidak wujud jisim, tidak wujud massa, no time, no space. So dia juga satu bentuk energy. So manusia ni adalah an energy being. A being consists of energy. Walaupun kita nampak ini physical, tetapi hakikatnya SEMP kita adalah tenaga. Faham ini secara saintifik kita boleh prove this lah. Tak orang pun boleh soal ini. Okay. So bila kita dah tahu itu satu kekuatan yang Allah dah bagi sebagai tenaga. Tenaga itu boleh naik dan turun. Boleh excel atau descend. Boleh ascend dan descend. Boleh power atau tiada power. Yalah, macam orang katakan bateri. Bila baru-baru dia ada power banyak kan, lama-lama dia malam. Itu ada power dan tak ada power. So bagaimana kita gunakan tenaga inilah akan menentukan kejayaan atau kegagalan hidup secara hakiki. Bukan hanya di dunia. Ada orang dia hanya gunakan tenaga itu, dia hanya gunakan tenaga, bukan tenaga spiritual, tenaga emosional pun tak ada. Dia gunakan tenaga mental dan fizikal saja. Ada orang kaya, tetapi orang kaya yang tidak berhati perut. Yes, banyak orang kaya macam tu. Dia hanya gunakan tenaga mental dan fizikal. Dia kaya sebab alam fizikal ni hanya perlu tenaga yang dimanifestasikan dibentuk tenaga pemikiran dan tenaga jasad saja. Sebab dia benda fizikal. So you jadi seorang inventor atau you jadi seorang oligark di Rusia, ditipu sana tipu sini jadi billionaire macam di Rusia. Bunuh orang jadi billionaire. Tapi dia tidak ada sebarang nilai sebab dia tidak hierarki tenaga yang paling tinggi, spiritual, emotional, mental dan physical. Dia hierarki dia macam ni. So nilai yang tertinggi ialah nilai spiritual, selepas tu nilai emotional, nilai mental dan nilai physical. Kalau kita faham tu senang Okey. Bagaimana kita lihat dari segi memahami sistem tenaga SEMP ini? SEM ni wujud sebelum kita wujud. Wujud sebelum kita wujud di alam azali. Bila kita lahir di dunia dia jadi P. So gandingan SEMP ni adalah sistem power semasa kita hidup di dunia. So source of creative existence and power is SEM. Yang P ni follower and mere manifestation of SEM outcome. Maknanya manifestasi daripada SEM ini, P ni hanya pengikut. Dia pengikut arahan SEM atau jasad kita hanya manifestasi kejayaan atau kegagalan SEM kita yang memberi outcome success or failure in life. Faham? Simple So yang meneraju hidup kita adalah kita punya, dalam psikologi dinamakan your subconscious mind. Your subconscious mind consists of SEM. Sekarang dulu dia cakap subconscious dengan conscious pecahannya 80% subconscious, 20% conscious. Sekarang ada dia kaji cakap 99% subconscious, 1% conscious. Ada yang kaji dia cakap subconscious 99.9999%, conscious 0.001%. So bayangkan, sebab kalau you boleh manifestasikan kuasa SEM ini, you akan jadi manusia yang terkuat di dunia. So kita dianugerahkan kuasa, tetapi kita tak pandai mengolahnya atau menfokusnya. Sebab you ada kuasa, you boleh fokus. Macam you ambil torchlight, dia ada kuasa bateri kan. Dia kuasa tu dia nampak lampu.
Tetapi bateri yang sama, kalau dimasukkan dalam dalam satu alat laser, dia boleh tembus besi. So kuasa itu boleh difokuskan atau hanya dia macam tu je, tak ada makna. Okey, bergantung kepada bagaimana kita mengendalikan SEM kita dulu yang menghala P kita ke arah sesuatu matlamat yang baru kita nampak outcome tu. Oh, orang ni kaya, oh, orang ni ada Mercedes, orang ni ada banglo, oh, orang ni masuk hospital mental, oh, orang ni macam dah manifestasi yang kita lihat sebagai realiti kewujudan di alam fizikal. Okey? Energi itu failure. Bagaimana tenaga positif itu bawa kepada kejayaan, positif energi, bagaimana negatif energi bawa kepada kegagalan. Ini kita bukan cakap kejayaan dari segi material, kejayaan dari segi dunia dan akhirat. So umpamanya positif energi, ini balance dia lah. Belief system, belief in God. Kita ada sistem percaya kepada Allah. Atheism, no belief and focus in life. So orang-orang atheist, dia tidak ada fokus dari segi life after death. Dia hanya this world and no more. So enjoy this world, tapi bila dia dah sampai tua, dia sampai masa 60 tahun, 70 tahun, tenaga fisikalnya dah tak ada. Dia berkecil baru. Dia dalam keadaan terombang-ambing, dan sebab itu banyak masalah-masalah mental orang-orang tua di barat sekarang. Tak boleh selesai. Sebab masa tu dia dah tak ada sexual power, dah tak ada lagi. Nak pergi apa? Pergi Thailand pun tak ada benda. Banyak yang pergi sana buat kerja tak seronok kan, tapi dia tak boleh buat benda tu. Dia dah tak ada apa yang ada. Dia punya sendi-sendi pun dah kekak. So dia tak boleh buat apa-apa lagi. Jadi masa tu dia nak cari satu tujuan, dia tak boleh. Dan ini ya kita katakan, so kita lihat belief system, belief in God. Umpamanya masa tu dia tidak ada kebahagiaan, happiness tak ada. Happiness itu tenaga, success itu tenaga, richness itu tenaga, peace itu tenaga, fulfillment itu tenaga. So semua ini supaya kepada Allah, berjaya, kekayaan, keamanan, hidup penuh bermakna, itu semua adalah manifestasi benda-benda yang bukan fizikal. Cuma di situ juga kita boleh dapat dari segi benda-benda yang fizikal lah. Kita nak banglo ke rumah ke bisnes yang besar, empire itu boleh. Itu juga boleh dikendalikan secara positive energy. Yang negative energy ni lah. No belief, no purpose in life, frustration, no meaning in life, sadness, envy lah. Tidak mempercayai agama, kehidupan yang tidak betul, yang selalu kita kecewa, dengki, sedih, cemburu, tidak percaya dalam hidup dan sebagainya. So kita lihat bagaimana hidup kita. Ada tak energi kita macam ni ataupun negatif lebih, positif kurang. Itu kena fikirkanlah. Kita kena, hidup kita adalah ikhtiar untuk meningkatkan yang positif dan kurangkan yang negatif. So macam tu kita naik sehingga negatif itu jadi kurang. Jadi kosong impossible. Itu hakikat hidup. Kita akan dapat tekanan-tekanan daripada semua jurusan, daripada alam spiritual, alam mental, alam fizikal dan alam emotion, semua. Kita dapat tekanan itu, kita tak boleh lari daripada itu. Umpamanya kita buka news, hari-hari apa ada? Perang bunuh. Jadi minda kita selalu dapat negatif, perang dan bunuh. Sebab itu di Amerika lama-lama dia bunuh budak-budak yang 6 tahun. Dia dapat input itu daripada persekitaran. Input itu juga boleh datang daripada alam spiritual, bisikan-bisikan iblis. Sebab itu kita baca 3 kul. 3 kul. So bagi Islam ada dia punya benteng-benteng yang kita boleh pakai supaya kita boleh mengatasi. Bagi orang yang tidak ada kekuatan, kita tak boleh. Sebab itu masalah kemurungan, masalah mental, masalah itu sudah jadi satu manifestasi masalah bangsa yang tidak beragama. Dan mereka akhirnya akan jadi bangsa yang tidak bertamadun. Tetapi bangsa yang bertamadun dia mesti ada sesuatu kekuatan spiritual. Kekuatan yang terbaik adalah Islam. Tetapi kalau ada bangsa-bangsa lain ada kekuatan agama pun, dia ada dia punya manifestasi. Macam orang Kristian, dia ada banyak input. Apa yang saya tekan ini mereka percaya juga. Cuma dari segi akidah mereka berbeza. Okey? So, kita lihat di sini dari segi hierarki kejadian kita yang paling penting ialah
spiritual, emotional dan mental. Jasad kita hanya wujud kita di dunia. Alright. Tetapi di dunia ini kita emphasis lebih kepada fizikal dulu, baru mental, baru emotional. Rohani ini kita abaikan. So hierarki ni orang kata songsa. Patut dia mesti spiritual, emotional, mental dan yang paling kecil fizikal. Tetapi di dunia kita tumpukan fizikal, mental sikit, emotional sikit, mental sikit, semuanya fizikal aja macam ni lah. So hierarki kejadian di dunia berlandaskan kepada banyak fizikal, kurang spiritual. Hierarki holistik, spiritual, emotional, mental, barulah fizikal. Sebab yang fizikal ini hanya sedikit saja, sekejap saja dipinjam kepada kita untuk 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Lepas tu dia kubus. Tapi yang ini akan kekal selama-lamanya. Okey? So kalau kita lihat ini sains moden. Kalau kita katakan kita punya diri kita ni macam ni lah. Diri kita ni ada al-ruh, kita ada al-akal, kita ada al-qalb, dan kita ada alam fizikal jasad. So ini semua dia berganding. Secara holistik kita tak tahu mana umpamanya mana minda kita. Kat mana dia cakap minda? Minda kat mana? Bukan kat situ. Itu otak je. Mana al-qalb kita? Bukan kat situ. Dia tak ada tempat. Kita tak tahu. Tapi itu sebagai orang kata satu arah tuju saja al-qalb, hati kita. Memang Rasulullah tunjukkan hati. Minda memang sains menunjukkan kita punya rumah lah, bukan rumahnya lah. Kita punya tempat kita data itu diproses adalah otak kita dan sebagainya. Tetapi kita lihat empat unsur ini dia ada intelligences. So kalau kita dari segi sains neurologi modern umpamanya, kalau dari segi aspek akal kita ada logical mathematical intelligences, linguistic intelligences, verbal intelligences. Kita banyak intelligence, multiple intelligence. Dari segi umpamanya hati kita ada emotional intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence. Dari segi roh kita ada spiritual intelligence, awareness of intuitive, metaphysical. Ini semua intelligence. Dari segi fizikal kita ada bodily kinesthetic intelligences, visual spatial intelligences, musical intelligences. Itu yang tadi kan macam tu kan? Itu musical intelligences. Kita tak boleh buat yang boleh buat pasal dia lebih mahir daripada kita kan dari segi fizikal. So all this menunjukkan bagaimana diri kita itu dibandingkan secara holistik. Ini adalah sains psikologi dari aspek multiple intelligences. Bagaimana kita berfungsi di dunia ini? Okey. Daripada alam roh kita, ini diri kita, ini otak kita. Dalam otak kita ada kita punya amygdala, cerebral cortex dan frontal lobe. Lepas tu ada nerve jantung, vagus nerve pada jantung kita, dan jantung kita ada heart brain. Jantung kita pun ada otak. Ada otak. Dia ada nerve. Otak dia boleh komunikasi dengan otak kita. So daripada sini kita tahu bahawa neurological communication from the heart to the brain adalah sesuatu yang berlaku. Dan dia buat eksperimen sebelum otak berfungsi, hati dah bergerak dulu. Sekarang dia ada lapse 2.2 milisecond. So umpamanya ada sesuatu keadaan yang berbahaya, sebelum kita bergerak, sebelum otak kita tahu, hati kita dah tahu, dia dapat daripada alam rohani, alam intuisi, alam luar daripada alam fizikal, alam kuantum, alam apa Allahu a'lam lah. Tetapi daripada luar ini dia akan bagi kata hati. Kata hati ini berfungsi sebelum otak berfungsi, sebab dia boleh kira 2 milisecond. Bayangkan, sebelum kita kena aksiden, 2 milisecond sebelum kita aksiden, sebelum aksiden tu wujud, hati kita dah tahu. Datang mana tu dia? Ini fenomena sampai sekarang kita tak faham. Kita tahu itu datang daripada alam rohani. Alam-alam yang Allah dah jadikan beberapa layer alam itu, daripada alam yang Allah sudah tetapkan sebagai lauh mahfuz, dia akan sampai kepada kita ikut hierarki. Dan sampai ke mana? Bukan ke otak dulu, bukan ke minda, sampai ke hati. Okay? So ini bukan tahayul lah, these are all scientific finding. So kalau orang nak challenge kita, you pun bilang. So that's why we are in a very strong position now. So bagaimana
kita hutang bukan hutang mamak. Hutang kepada diri kita. Kita ambil buku 55 kecil, buat SEMP. Hari-hari pagi-pagi buat penilaian SEMP kita. Umpamanya S kita solat, kita bangun tahajud, okeylah. P kita kat rumah kita gaduh dengan isteri kita hari tu. Allah, tak cium dia. Maju. Okey. Okey ke tak okey? M, kita 3 jam tengok drama India, Bollywood. Okey ke tak okey? Okey. Kalau hari tu kita baca buku 3 jam, okey kan? Okey. P kita petang tu kita berjalan-jalan santai 1 jam exercise. Okey ke tak okey? Atau kita perap aja main video game. Not okay. So, review hari-hari buat ini contoh you buat you punya sekarang hari ini untuk bukan hari ini sebab hari ini banyak okey. Dia ambil 2 minggu sebelum ini. Ingat, lama sangat kita ingat kan? Fikirkan pada hari Isnin 2 minggu sebelum ini. Buat sekarang. 1, 2, 3, 4. Buat sekarang. Contoh, kita dah buat salat biasa umpamanya. Mungkin buat salat sunat, salat 2 rakaat ke apa kan lah. Jadikan istiqamah. Ataupun kita tak okey. Macam nak okeykan? Oh, balik kena first dalam minda para conscious, bayangkan kita sayang dan cinta kepada isteri kita. Buat yang itu. Lepas tu balik make sure senyum dengan dia. Kalau dia tak respon, buat diam-diam aja dulu. Bila dia respon, bagilah dia cium. Okey. Dah clear kan problem you? Okey. M. Macam mana? Kita alright, not okay. Kita okey, kurangkan masa untuk TV. Yang 3 jam tu besok jadikan hanya 2 jam. Okeylah, pasal kita 3 dah jadi 2 kan? P, apa kita nak buat? Oh, hari ni aku nak exercise. Aku nak pergi penaja. Apa? Penaja. Fishing. Penaja. Boleh penaja dan jalan lah. Jalan ke rumah ke, jalan ke masjid ke, jalan di bukit ke. Physical exercise. Ini physical. Dari segi emotional, mental, kita boleh buat business. Physical pun boleh buat business lah. Kita buat kerja kita. So, hari-hari muhasabah secara review. Boleh? Okay, buat 2-3. Kita nak achieve excellence. Excellence dari segi hidup. Kita nak mencapai kecemerlangan hidup. So, itu satu usaha, itu satu jihad. Sebab itu kita dijadikan oleh Allah hari-hari berjihad untuk kecemerlangan. So, nak berjihad kecemerlangan, kita ada satu SQ lah. Development of Spiritual Self, SQ. Diganding dengan Development of Emotional Self, PQ. Development of Mental Self, IQ dan MQ. Dan Development of Physical Self, PQ. Barulah kita dapat suatu hidup yang sempurna, meaning and purpose in life, total happiness, peace, perfection of self in this world and the hereafter. Jadi, kaedahnya ialah seperti yang kita tadi. Kita buat program untuk peningkatan SQ kita, spiritual quotient kita. Kita buat program untuk meningkatkan EQ kita. Kita buat program untuk meningkatkan IQ dan MQ kita. Kita buat program untuk development PQ kita. So, bagi saya model kita ialah SEMP Development Program. InsyaAllah nanti kita ada trainer dalam bidang ini. Pasal khusus ini pun kena trainer ni pun seminggu nak belajar benda ni. Ini catat dia punya mukadimah aja kan. Jadi kita faham sedikit, at least faham benda tu Okay. So, bagaimana pula bila kita dah capai itu, ini yang paling penting. Bila kita dah dapat kesempurnaan SEMP ataupun REMJ. Apa dia dalam bahasa Malaysia? Rohani, emosi, REMJ, bukan RM REMJ dan ataupun SEMP So kita kena tahu diri kita siapa. Dan bila kita tahu diri kita siapa, kita akan menjadi orang yang terkuat di dunia. Dan ini adalah satu aspek dalam Islam yang kita lupa. Malangnya kita lupa. Bila kita dijajah, kita lihat ke dalam, tetapi kita lupa matlamat dan tujuan kita yang sebenarnya. Dan ini kita kena terap secara berterusan. Sebab itu saya adalah pengasas dengan Profesor Muhammad Mahdi Jankin Allahyarham Khalifah Institute. Apa itu Khalifah Institute? Konsep yang paling mudah dalam Islam yang kita tak amalkan. Apa dia? Untuk mencapai kejayaan hakiki, kita perlu
tahu mengapa kita wujud di dunia ini. Kita dijadikan Allah untuk menjadi khalifahnya di muka bumi. Betul tak? Betul. Allah jadikan kita untuk apa? Jadi khalifah di muka bumi. Kalau khalifah di muka bumi, apa tugas kita? Baik jiran Allah adalah kita mempunyai hanya 3 peranan penting saja. Ulama-ulama dulu dan ulama sekarang, dia 3 tugas saja untuk khalifah, bukan banyak. Apa dia? 3 tugas hakiki yang boleh bawa kepada kebahagiaan, kekayaan, kejayaan, semuanya. 1, tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. 1, jadi diri kita baik untuk acuan yang ditentukan oleh Allah. Make ourselves good. Acuannya adalah Islam. Islam yang positif lah. Ada Islam bukan negatif, tetapi ada orang yang bawa Islam yang negatif. Islam is always the most positive religion in the world. The Quran is the most positive revelation in the world. Cuma orang interpretasinya itu jadi negatif sikit. Itu tak apalah, itu interpretasi dia. Tetapi tugas kita pertama, jadikan diri kita baik. Maksudnya make ourselves good. Macam mana? Itulah kita buat apa yang baik lah. Baik itu kita kenal antara baik dan buruk, halal dan haram. Kita boleh tahu kan yang pahala dan dosa. Kita tahu. So kita tahu antara itu, yang baik baik, yang buruk buruk. Kita tahu itu acuannya apa? Islam. So kita kena ikut model Islam lah, model yang diwahyukan. So kita hari-hari berjuang di situ. Tak ada orang terlepas daripada perjuangan ini. To make yourself good, untuk menjadikan diri kita baik. Kalau semalam kita dah sampai satu tahap, esok kita kena jadi lebih baik sedikit, lebih baik sedikit, lebih baik sedikit. Itu tugas pertama, sebab kita bertanggungjawab atas diri kita. Di akhirat nanti kita tak ditanya, orang lain tak akan ditanya tentang diri kita. Kita kena jawab tentang diri kita. Itu fardu ain kita, wajib pada diri kita. Yang kedua, fardu kifayah kita lah. Jadikan diri kita baik untuk acuan. Yang kedua, nasihat dan bantu orang lain untuk jadi baik. Help others to be good. So macam mana kita help others to be good? Kita buat kursus, kita bagi nasihat, kita tolong orang miskin, kita buat rumah orang miskin. Macam-macam lah kita boleh buat kan, help others to be good, supaya dia pun dapat kesenangan SEMP. Alright. Lepas itu, yang ketiga, jadikan dunia ini baik dan cantik untuk Allah dan semua makhluknya. Make this world good and pleasing to all creatures of God and to God. Itu aja, 3 tugas. So, khalifah Allah di muka bumi ini, kalau kita rumuskan dalam bahasa Inggeris, make yourself good, help others to be good, and make this world good and pleasing to God. Yang 1, 2, 3 dalam bahasa Inggeris. 1, make ourselves good, help others to be good, and make this world good and pleasing unto Allah. Make this world good and pleasing to Allah. Okey, atau dalam bahasa Malaysia, jadikan diri kita baik, bantu orang lain jadi baik, dan jadikan dunia ini baik, aman dan tenteram. InsyaAllah. Yes. InsyaAllah. Yes. Simple. Bukan susah sangat kan? Ya. So, pupuk ideologi mindset ini yang terpenting, ini yang missing. Sebab itu macam di sekolah khalifah kita ada sekolah Khalifah Model School di Ampang, dan kita insyaAllah tengah buat proses untuk buat sekolah menengah sekarang di Sepang. Anak-anak yang datang ke sekolah itu daripada mindset yang negatif, kita ajar dia ni. Masuk saja hari-hari dia kena tahu siapa dia, who are you. You tanya anak-anak murid di sekolah kita, who are you? I'm the Khalifah of Allah. Tak ada takut. I'm the Khalifah of Allah. What is your role? Make myself good, help others to be good, make the world good. Terus. Subhan. Kalau kita tanam di setiap tahfiz, setiap sekolah-sekolah kita, tanamkan isu fundamental dalam Islam ini. Banyak orang lupa. Hakikat kejadian kita itu sudah tertera dalam Quran dan Sunnah. Jadi kita terap itu, inilah psikologi mindset. So psikologi mindset ini kita kena buat secara berterusan. So you mula dengan anak-anak you. Jadi bila dia besar, dia ada self confidence, dia ada self esteem. Dia tak akan jadi pengemis, dia tak akan jadi orang yang pengecut. Dia akan jadi orang yang berani. Sebab dia adalah khalifah Allah di muka bumi. Gaya ada 3 tugas. Okay? Alright? Di sini saya bawa sedikit yang dari segi falsafah yang kita boleh ketahui. Umpamanya, banyak ini adalah isu-isu dari segi quantum physics. Tetapi kita boleh terangkan dari segi aspek tasawuf Islam.
Alright. Ini adalah kajian saya dan insyaAllah bahan-bahan ini adalah dalam buku Positive Islamic Psychology yang saya tengah tulis. InsyaAllah tahun depan siap. Bila tak cukup training you all ni ada masa boleh tulis buku lah. Ini tak ada masa buat nota aja. Okay, alright. First, kita ada nafs. Diri kita dijadikan oleh nafs. Nafs itu SEMP kita lah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibad wadkhulil jannat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nafs mutmainnah. Ada tak dia bentuk apa? Nanti saya terangkan. The journey of life. You faham benda ni, insyaAllah you akan dapat satu guideline hidup yang sangat baik. Satu, kita wujud, mula-mula kita wujud di alam azali kan? Beyond time and space. Tidak ada masa, tidak ada alam fizikal. Lepas tu kita berhijrah. Nafs kita pada masa itu adalah ar-ruh, al-qalb, al-akal. Wujud macam ini. Alright. Lepas itu bila kita dijadikan oleh Allah kun dan kita dimasukkan dalam rahim ibu, kita jadi fetus dan kita lahirkan di dunia, di-attach satu aspek iaitu jasad. So yang ini datang, masuk dan jasad. So nafs kita di dunia ini adalah SEMP. Nafs kita hakiki adalah SEM. Rohani, emosi dan minda. Nafs kita di dunia adalah SEMP, REMJ. Rohani, emosi, minda dan jasad. Kita hidup yang ini adalah beyond space time. Kita tak tahu macam mana. Yang ini physically within space time. Sebab itu kita manusia fizikal. Yang fizikal ni kat sini. Dia berganding. Okey, dan percakapan ni boleh faham. Bila kita meninggal dunia, yang pupus apa? Jasad. Balik kepada asal. So nafs kita yang saya katakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i itu adalah nafs ini. Yang akan mendapat imprint fizikal. Sebab yang fizikal ni dia akan program nafs ini. Kalau diprogram di dunia, nafs ini diprogram dengan kejahatan, kita masuk neraka. Kalau diprogram dengan kebaikan, kita akan masuk syurga. Neraka kita sengsara, syurga kita bahagia. So, dunia ini adalah pilihan untuk bahagia atau sengsara. Di dunia dan di akhirat. So, dunia ini adalah tempat pilihan. So, kalau kita faham benda ni, insyaAllah, rajah ni you fikirkanlah. Sebab ini sesuatu perkara yang saya fikirkan sangat mendalam. So, Alhamdulillah, saya dapat idea ni, dapat ilham untuk saya buat bentuk ini supaya mudah diterangkan kepada siapa. Siapa yang belajar filosofi, belajar tasawuf, dia boleh faham benda ni. So, dunia ini adalah tempat imprint. Dari segala imprint maknanya cop. Cop baik, cop. Kan hidup kita ada baik buruk, baik buruk, baik buruk. Berapa banyak baik, berapa buruk. Lepas itu kita ada mizan kan? Baik berapa banyak, buruk berapa banyak. Buruk banyak. Podcast lah. Baik banyak. Alhamdulillah. Simple. Sama banyak. Di situ ada syafaat Rasul. Sebab itu you kena selalu selawat banyak-banyak. Kalau sama banyak. Ini bukan main-main. Ini betul. Betul. Ini sama banyak. You ada chance lagi. Tak sama banyak pun ada chance juga. Ada syafaat-syafaat Rasul, syafaat wali dan sebagainya. Ada dia. Itu ada orang-orang yang kategorinya ada lah. Guru-guru you. Penting. Alright. Okay. So sekarang kita akan buat penilaian. I think dalam exercise form ni ada penilaian. Itu aset rohani. Aset ni apa? Iman dan amal saleh. Liability jadi iman yang tiada masa depan di syurga. Itu liability tu. Betul kan liability? Jangan main-main. Okay. Anda macam mana sekarang? Aset ke liability? Sebab banyak khusus yang material mindset millionaire semua kereta besar, rumah besar, bini besar, semua besar je kan. Aduh. Lupa yang paling penting. Tengah-tengah. Tengah-tengah lah letak tengah-tengah. Bini
Terima ya. 50-50. 50-50 tak kat situ. Emotional, aset kita. Kebahagiaan, kasih sayang, kesejahteraan, kegembiraan dalam hidup. Liability, kebunungan, sedih, tiada kasih sayang, tiada cinta dalam hidup. None of the above. Apa diri kita sekarang? Itu aset yang kedua hierarki ni. Aset yang ketiga mental. Peningkatan ilmu dunia akhirat. Liability orang yang tiada ilmu, tiada peningkatan hidup. Hidup dia beku dengan drama atau Hollywood. Anda macam mana? Lepas itu barulah fizikal. Aset fizikal yang paling penting ialah bisnes. Ada tak anda punya business networking? Sebab nanti saya terangkan tentang bisnes tu apa, bagaimana dia boleh buat konsep mastermind. OPM, other people's money, OPE dan sebagainya. Nanti ada juga. Yang kedua hartanah, ada tak? Kenderaan untuk bisnes. Liability, tiada bisnes, kurang pendapatan, hutang kereta, hutang tiada, hutang alung, hutang. Boleh kat sini? Berapa keadaan anda? Aset fizikal ada ke tak ada? Dan berapa banyak? Okey, buat sekarang 3 minit. Anda kaya atau muflis dari segi SEM? Buat sekarang. Kita teruskan nanti sebagai homework homework untuk dibuat di rumah. Dan you boleh, especially kalau you ada anak-anak remaja, boleh main this game dengan diorang. Ajar diorang macam mana nak gunakan exercise yang saya dah ajar you all supaya bentuk, especially konsep khalifah tu tanam dalam jiwa dia. Dia akan jadi manusia yang gagah perkasa dan boleh mengubah nasib diri dia, keluarganya, agama dan bangsa. Okey. Kita dah katakan tadi mindset jutawan tu macam mana? Etika, sikap macam mana untuk menjadi orang kaya baru. OKB bukan OKU. Orang kurang upaya. Dia kena kita nak lahirkan OKB. Okey apa? OKB. Bukan OKU. So kita semua nak jadikan semua diri kita OKB. Macam mana? Okey. So bila you buat perniagaan dengan Dr. Azimah Global Network, saya nak you terapkan kepada downline diri you dulu. First, akan terap diri saya dululah. Saya kena terap. Sebab ini satu perjuangan. Kita cakap senang, amalkan susah. So kita kena muhasabah diri kita lah. Sama ada kita amalkan atau tidak. Kita cubalah. Ini ikhtiar kita. Manusia, no human being is perfect. Kita bukanlah manusia yang maksum. Kita bukan Nabi kan? Kita bukan malaikat. Jadi kita adalah kelemahan. Tetapi kita ikhtiar. Bagaimana kita first, etika bisnes tu mesti ada. Satu apa dia? No PhD. No PhD. Apa dia? Tiada perasaan hasad dan dengki. Umpamanya downline you boom, you tak boom sangat, you dapat hanya sebahagian okey juga kan. Tapi kira-kira bonus dia banyak, I sikit. Janganlah rasa hati. Kita start sama bisnes, tetapi dia jadi kaya, kita masih lagi belum jadi kaya. So kita kena cari jalan macam mana untuk kita jadi kaya macam dia, tetapi jangan ada hasad, dengki dan khianat. Hapuskan. Bila berniaga, hasad, dengki, khianat akan menghapuskan bukan bisnes kita dan bisnes community kita. Sebab apa kita masih lagi mempunyai masalah? Sebab dalam kelompok kita, maaf cakap, perasaan hasad, dengki dan khianat ini menebal. Sebab itu kita tak boleh buat apa-apa. Tukar. Satu. Yang kedua, doa untuk pesaing kita. Macam mana atasinya? Kita doa untuk pesaing kita lah. Dan fikirkan dia sama-sama cari rezeki. Kan kita ada restoran, sebelah tu ada restoran. Kita doakan untuk dia. Kita doakan untuk dia. Jangan kita cakap taruh benda-benda yang tak seronok, cari bomo dan sebagainya kan. So dia hantar peluru, in the end semua hancur. So that is not the right attitude lah. So kita tanam, dan bila kita nak buat sesuatu yang ada ciri-ciri hasad, dengki atau khianat, kita tukar sikit. Doakan untuk dia. So kalau kadang-kadang kita lihat pesaing kita, dia maju, hati kita tak senang. Kita tengok insya-Allah Allah bagi dia rezeki yang melimpah, rezeki yang halal yang melimpah. Itu aja kita doakan untuk dia. Dan bila kita ada pesaing, jangan guna nama. Sebab itu pantang saya ialah condemn company lain, produk lain. Boleh gunakan XYZ okey lah. ABC, XYZ tak ada kan?
generally. Jadi kita boleh bagi nasihat macam XYZ, syarikat Mas yang sekarang di rate, baru-baru ni di rate, syarikat XYZ. Kita boleh cakap XYZ, tak payah bagi nama dia. Compose 10 bilion, yang dapat collect emas yang ada dan aset hanya 140 bilion. Yang baki 9.8 bilion itu mana pergi? Itu kita boleh cakap macam tu, tetapi kita tak ada attack satu-satu. Okey, so etika yang simple aja. Dan etika-etika lain yang kita tanam dalam diri kita. Yang kedua, mindset dia macam mana pula? Bila kita buat bisnes, satu yang kita kena faham, dunia ini luas. So bisnes itu, peluang bisnes itu no limit kan? Wa tarzuqu man tasha' bil ghairi hisab. So tidak ada yang boleh kira. So kita ingat benda tu. Jangan ingat alah aku buat ini aja ada. No. The whole world is your oyster. Satu dunia ini adalah medan untuk kita mencari rezeki. Tidak ada limit. Okey? Yang kedua, seperti yang saya tadi, kita boleh kaya tanpa had. Mindset, kita boleh kaya tanpa had. No limit to richness. Kita boleh jadi Warren Buffett umpamanya, antara orang terkaya di dunia. Dia infakkan 99%. Dia punya duit tu dia bagi balik 99%. Anak dia bagi sikit aja untuk mula bisnes, jadi petani moden. Tapi anak dia pun jadi kaya jugalah. Tapi bukanlah macam dia. Dan dia tanya, sebab apa kamu hanya tinggalkan sedikit? Kalau saya tinggalkan semua harta, anak saya akan menjadi manusia yang lemah, yang tidak bermaya. Bill Gates macam tu. Bill Gates, dia bagi anak dia sikit aja. Yang lain dia infakkan balik. So orang yang nilai seperti itu ada di dunia sekarang. Ada tak orang seperti itu dalam dunia Islam? Question mark lah. Kita tanya diri kita lah, sama ada. Bukanlah kita nak infak banyak-banyak pun. Bagi umpamanya, kita lihat, kadang-kadang kita lihat bagaimana umpamanya pembalik Kristian tu ada aset begitu banyak. Dia ada kapal terbang untuk buat dakwah dia, dia ada kapal dan sebagainya dia boleh buat. Sebab apa? Umpamanya dia infak tu wajib bagi dia. Wajib. Kita zakat 2.5%. Dia zakat bulanan 10%. Til dia panggil zakat. Til tu zakat Bagi orang-orang Mormon, orang-orang yang Jehovah Witnesses 20%. Gaji you 10,000, 2,000 untuk church. So dikumpul beratus-ratus milion, dia boleh pergi satu dunia buat dakwah. So ini contoh-contoh. Kita kena muhasabah diri kita. Ada tak kita macam tu? So kita boleh jadi kaya tanpa had dan kita boleh infakkan. Yang kedua, yang ketiga, kita kena ambil risiko. Mindset, take the risk. Kita buat sesuatu, dia mesti ada risiko. Tidak ada sesuatu dalam dunia ini yang tiada risiko. You hidup di dunia ini, risiko. Hari ini kita hidup, besok mungkin kita tak wujud. Macam sahabat-sahabat saya, hari ini dia ada, besok dia tak ada. Jalan aja dalam keadaan sangat sihat, jalan kat jalan raya, kena langgar. Innalillah, habis cerita. Boleh jadi kepada kita, boleh jadi kepada siapa. Hidup itu satu risiko. So buat bisnes tu macam itulah. Boleh kaya, boleh miskin. Tetapi kalau kita ada plan yang bagus, insya-Allah dia hanya kaya. Tapi graf bukan macam roket. Dia naik turun macam tu. So tapi dia trend dia kena ada naiklah sikit demi sedikit. Jadi trend yang itulah yang kita cari. Naik turun, adab dalam bisnes. Setiap kejayaan ada kegagalan. Kita muhasabah ada kegagalan itu, kita bangun balik. Naik turun. Tapi graf tu naik tak? Graf tu naik, okey lah. Kalau tu naik lagi cepat, lagi bagus lah. So this is what we need to do. Sikap. Satu, aim and fire. Aim, fire. Ambil senapang, mula nak buru rusa, tembak. Jangan tunggu je sampai rusa hilang. Tunggu. Aim, fire. Banyak orang dia ada senapang, ada peluru, ada rusa, tapi tak dapat satu ekor pun. Sebab dia aim no fire. Dia aim, dia ingat nak perfect shot. Aim, tak jadi. Jadi, setiap hari umur dia meningkat, dia meninggal, muflis. So, banyak orang di dunia, aim no fire. Cakap aim nak jadi orang kaya, kerja tak nak, no fire lah. Alright. Yang kedua, berjuang hingga berjaya. Bila kita buat sesuatu,
No giving up. Cuba dan 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 cuba sampai dia jadi realiti yang kita idam-idamkan. Okey? Dan yang ketiga, ini penting. Beri dahulu dan anda akan dapat banyak balik rezeki yang berganda. Seperti tadi Warren Buffett, alright. Bill Gates, yang sekarang, yang dahulu ulama-ulama kita memberi infak-infak dan harta-harta mereka yang mereka sudah infakkan dan mereka dah jadi harta-harta wakaf. Itu banyak sampai Al-Azhar dan sebagainya. Okey. So, kita boleh dapat sesuatu dengan memberi dulu. So, beri yang sikit-sikit. Beri, kita akan dapat. Beri, kita akan dapat. Beri, kita akan dapat. So, cara beri dan cara dapat nanti saya akan tunjukkan model bagaimana saya lakukan itu. Kalau ada duit, bagi duit. Ada harta, bagi harta. Tak ada harta, bagi kepakaran. Bagi speech, macam ni. Saya infakkan pengetahuan. Kita bagilah. Mari kita boleh bagi. So, tak mampu kita bagi. Kita mana tahu apa yang kita bagi itu diterima oleh Allah sebagai satu yang lebih besar daripada seluruh hidup kita. So, kita beri dulu. Dan yang keempat, jangan riak dengan kejayaan dan kekayaan kita. Kita tahu hakikat hidup, kekayaan itu tak ada makna, dia nothing. Kejayaan pun jangan kita riak dengan kejayaan kita. Sebab benda ni tak ada benda. Cuma dia keperluan hidup sementara di dunia ini untuk kita gunakan sebagai imprint kepada kebaikan di akhirat ataupun keburukan di akhirat. Tetapi hidup di dunia ini kita perlu ada ketenangan, ketenteraman dan kita perlu ada rezeki yang lumayan. Jangan cakap hidup di dunia ini kita perlu miskin. Kita perlu ada kekayaan. Sebab barulah dengan kekayaan itu kita boleh ubah dunia. So umpamanya kalau di Malaysia ni kita ada umpamanya sahabat kita Syekh Mukhtar Buhari Buhari ni bagi tiap-tiap tahun 300-400 juta kepada orang miskin, buat Universiti Al-Buhari, buat masjid, buat ini, buat 300-400 juta dia bagi. Dia miskin tak? Jadi lagi kaya kan? Yes, dia infakkan. Dia bagi. Jadi tak ada benda. Dia tahu hakikat yang kita bincangkan tadi lah. Sebab harta itu hanya sebagai satu landasan berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara. So kita buat itu, dan kalau kita boleh buat itu secara diri kita dan kita semua di dalam Dr. Azimah Global Network, insya-Allah kita selamat. InsyaAllah kita buat, insyaAllah kita sama-sama fikirkan, kita buat yang itu. Ajar bagaimana teknik sebelum kita beredar untuk rest, untuk tengah hari, teknik Midas Touch dan teknik SCMP Mind Power yang saya akan ajar you dan you gunakan hari-hari. Teknik yang saya gunakan yang insyaAllah akan memberi kesan positif dari segi SCMP kita. Alright. Kita dah bincang tadi tentang positive energy dengan negative energy kan? So persepsi yang positif boleh menarik kepada SEM yang positif, hasil yang positif dan kenyataan yang positif, kejayaan yang positif. So macam mana kita boleh ada orang kata Midas Touch? Kita pegang benda tu dia jadi. Magic tak? Magic. Tetapi magic tu mudah. Magic tu mula dengan persepsi. Persepsi ini wujud bukan di alam fizikal. Persepsi wujud di alam mana? Alam minda. Alam minda. Persepsi mula daripada alam minda. Alam minda ini kita program ke arah spiritual, emotional, mental dan fizikal yang positif. Kita juruskan. Kita buat mental ataupun mindset programming ataupun subconscious programming. Sebab 99.99% adalah subconscious. Sebarang conscious. 0.01% conscious. So kita gunakan power subconscious kita. Tapi bagi orang Islam, kita connect dengan spiritual. Kita balik kepada hakikat kita sebagai Khalifullah fil ard, juga sebagai hamba Allah di muka bumi. Kita faham benda itu. Hasil kita akan dapat dari segi yang positif, dari segi yang kita manifestasikan daripada alam subconscious kepada alam conscious, iaitu alam fizikal. Alright? Dan kejayaan itu adalah bentuk kejayaan dalam perniagaan ke, hasil ke, bisnes ke, aset ke, apa saja yang kita nak. Semuanya insya-Allah mungkin.
mungkin. Faham perkataan? Mungkin. Mungkin itu bergantung kepada keadaan kekuatan SEMP kita. Lebih kuat SEMP kita, kemungkinan itu akan menjadi 99%. Kalau lebih lemah SEM kita, kemungkinan itu akan jadi 40% ke 30% ke, tapi ada, percentage tu ada. So bagaimana kita nak ukur? Saya akan bagi exercise. Dalam ada nota you ada teknik SEMP untuk percaya kejayaan, kebahagiaan dan menenangkan diri kita. SEMP teknik. Teknik ini kita boleh pakai untuk banyak perkara. Kita boleh gunakan sebagai teknik membina empire. Kita boleh gunakan teknik ini untuk membahagiakan diri kita. Kita boleh gunakan teknik ini untuk capai vision dan mission kita. Apa saja kita boleh gunakan teknik ini. Dan teknik ini merangkumi SEMP kita. Saya akan bagi you step dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas itu you boleh modify. Benda ni bukan fix tetapi you kena tahu dia punya adab dia dan etikanya. Sebab kita gunakan Islamic mind power, bukan atheistic mind power. Saya banyak khusus-khusus mind power yang saya ikut, tetapi berbahaya sebab dia hanya emphasis kepada I. Diri aja. I am strong. I siapa? You are nothing compared to God, man. You are nothing. Tetapi kalau you I dengan Allah, you are something. So macam mana kita nak link kekuasaan itu dan bagaimana kita nak buat Okey, contoh step 1, bawa pemikiran kita kepada keadaan yang kita ada sekarang. Umpamanya kita kurang tenang, atau kita bisnes kita malap, atau kita hutang, apa sajalah keadaan kita. Yang kedua, muhasabah sebab-sebab tadi sebab-sebab keadaan kita tu. Contoh kita gagal dalam hidup kerana apa? Dia ada fokus ke, malas bekerja ke, apa dia penyebab-penyebabnya. Itu sebagai muhasabah yang kita disarankan dalam Islam. Duduk tempat tenang, kita mula muhasabah. Proses ini bukan yang saya cipta. Ini sudah ada dalam cara kita dibentuk dalam agama Islam. Okey. Yang ketiga, gunakan kaedah calm breathing. Cara pernafasan pun sudah digunakan oleh ahli tasawuf kita. Satu daripada caranya calm breathing. Sebab dari segi fisiologi, bila kita bernafas secara tenang, jantung kita, hati kita dan minda kita boleh tenang. Sebab itu bila kita salat, kita khusyuk, kita gunakan hubungan antara spiritual, emotional, mental dan fizikal untuk fokus kepada Allah. Itu khusyuk. So kita boleh gunakan kaedah di luar salat itu sebagai satu cara menenangkan diri kita dengan menggunakan pernafasan. Caranya ialah kita nafas kita secara pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ada orang 5 atau 6 Tarik pelan-pelan, keluarkan. Tarik, keluarkan. Nama calm breathing. So bila kita dalam keadaan panik, kita panik, kadang-kadang kita terperanjat, jantung kita kan. Take a deep breath, lepas tu hembus pelan-pelan, dia hilang. Atau kita ada panic attack, ataupun kita ada satu keadaan yang orang kata menggapuragan. Kita boleh gunakan kaedah. Bila kita tenangkan, fisiologi kita akan tenang. Itu adalah dia punya kaedah saintifiknya. So kita fokus. Lepas tu step 4, rasakan pernafasan yang tenang itu dan kita tutup mata kita. Bila kita tutup mata, fokus ke jantung. Di sini kita link minda para conscious kita kepada minda qalbi, al-qalb kita. Kita link. Bila kita tunjuk kat situ, kita link. Alright? So kita link dan masa tu kita arah kawasan pernafasan kita as if pernafasan itu keluar masuk daripada jantung. Kita arah mata kita ke situ dan bayangkan di depan anda ada TV screen. Ini saya tak tulis kat situ. Bayangkan depan dahi anda ada TV screen. Dia tutup mata, ada kat situ, depannya tutup sekarang, tutup tengok. Depannya ada nampak blank je kan. Screen macam screen LCD besar kan, hitam kan. Tutup tengok. Nampak tak? Okay. That screen tu you boleh isi bayangan-bayangan ataupun visualization yang positif yang kita akan target. Dia tak boleh banyak bayangan. Dia satu masa satu aspek aja. You tak boleh yang ini. Itu jadi agak nak macam ni. Nak ini. Dia kena fokus pada satu area saja.
pada satu-satu masa. Seluruh step 1 to 9 tu hanya 5 ke 8 minit aja. Bukannya panjang sangat. Okey. Alih selepas itu kita bernafas dengan tenang. Bayangkan pernafasan itu berhubungan dengan jantung dan visualize your breathing. Step 5. Step 6, teruskan pernafasan daripada naluri jantung dan perlahan-lahan gunakan kata hati untuk menukar keadaan kita daripada tidak tenang kepada tenang. Step caranya ialah satu, semasa kita bernafas itu kita boleh guna kaedah zikir. Kaedah zikir, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, atau Ya Allah, Ya Salam. Ataupun kalau kita fikirkan tentang kemiskinan, rezeki kurang, kita baca Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak. Ya Fattah, Ya Razak. Ya Fattah, Ya Razak. Dalam hati kita, tak payah keluar dengan mulut. Kata hati kita mula berzikir. Okey. Lepas itu B, kita boleh halakan pemikiran yang kurang tenang kita satu tempat keadaan yang kita biasa tenang. Tempat itu adalah umpamanya pantai ke, gunung ganang ke, taman ke, atau garden kita kat rumah. Kan kita ada garden, kita tengok, wow, kalau saya balik rumah saya ada garden, isteri saya suka garden kan, saya pun suka garden. So rumah saya ada macam tangga, saya turun bawah, saya tengok semua pokok-pokok tu, wow, cantiknya. Dan kalau hari itu pula ada banyak burung-burung berhijau, macam syurga. Kita rasa ketenangan tu. So daripada rasa tak tenang, kita dapat tenang secara automatik. So kalau kita bayangkan, saya bayangkan itu pun dah cukup. Saya suka umpamanya dam Batu-Kir, dam Batu-Kir pula. Dam Kelanggit dam. Dia punya bukit kapur dia, bukit kuasnya. Kita boleh bayangkan. Okey. Alright. Bayangkan yang itu. Alright. C, gunakan PMA, Positive Mental Attitude, untuk menghubungkan speech, inner speech kita, kata hati kita, dengan kaedah menukar kata hati dengan ungkapan-ungkapan yang memberi perangsangan. Umpama kita dalam keadaan berkeselarut, kita katakan insya-Allah aku tenang. Kalau kita kan dalam keadaan kita tak boleh keputusan, insya-Allah keputusan itu nyata. Katakan yang keputusan itu as if benda itu sudah jadi. Dia tidak ada akan. Dalam dunia alam visualization, dia tidak ada akan. Dia sudah jadi. Sudah jadi. So bila you bayangkan rumah you as if banglo you sudah jadi. Tapi dia belum jadi, tetapi dah jadi. Dia jadi di mana? Di alam persepsi you. Okey. Alright. Digunakan pelbagai kaedah, sama ada untuk hubungkan secara step A, B, C ni, you boleh straight pada C atau B atau A, bergantung kepada keadaan you. Sebaik-baiknya A, B, C, D. Lepas itu di minda you dah sempurna benda tu, rasakan ketenangan dan bayangkan supaya mencapai apa saja yang anda sudah fikir di minda anda. Seumpama kejayaan itu sudah ada sekarang, as if you have achieved. Ingat semua ungkapan positif mesti bermula dengan insya-Allah. Jangan cakap, oh cantiknya banglo aku, insya-Allah cantiknya banglo aku, insya-Allah. Lupa, sebab itu arahan Quran. Semuanya insya. Mula semua yang akan pada masa depan dengan insya-Allah. Jangan lupa benda tu. Amalkan dia, insya-Allah. So, you bayangkan banglo besar, insya-Allah cantik apa. Atau nampak sesuatu yang positif, business you, rumah kedai you, empire business you, apa saja you bayangkan. Kalau saya tutup mata, saya tengok 50 center CGI, saya nampak Raja Malaysia, yes, nampak klik 50. Wow. Dan manifest 16, baki 24. Possible or not possible? Possible. InsyaAllah possible. Tapi you kena push. Alright. So langkah ke-9, kita dah bayangkan itu, kita dah bayangkan situasi, kita balik kepada taman kita. Taman itu adalah sebagai pot, pot untuk kita alih daripada satu situasi kepada situasi baru. Lepas tu pelan-pelan buka mata, and that's it. So saya terangkan makan 10 minit. Actual exercise 5 ke 10 minit. Masa biasa boleh buat mana-mana. Masa santai, lepas makan. Saya buat lepas bangun tidur, sebelum tidur. Kadang-kadang saya petang-petang, lepas bagi talk macam ni, balik dah flat kan, bateri dah low kan. Tapi pergi kat katil, relax. Sebelum tutup mata, you play the game. This is what I call the mind game.
mainan minda ini. Dan insya-Allah dia sangat mujarab. I've been playing this game for 3 years lah. Sejak I belajar, sejak muda dulu daripada sifu-sifu Mak Saleh. Tetapi saya modify ikut acuan Islam. Acuannya saya modify ikut acuan Islam lah. Kita boleh ikut acuan dia. So you data ada acuan ini, you gunakan. Okay?